Okey, selamat pagi semua. Alright, jadi uh, untuk kelas MTK, cikgu ajar kelas 1 DVM MTK. Jadi untuk kamu ada belajar subjek yang special, di mana kelas kamu sahaja yang ada belajar subjek tersebut. Okey, sebelum tu, nama cikgu adalah Cikgu Azrin. Okey, kalau siapa-siapa kenal lah. Okey, nama Cikgu Azrin. Okey. Okey. Jadi cikgu akan mengajar subjek ini yang dipanggil sebagai kimia tak organik. Okey, apa nama subjek ini? Subjek ini dipanggil sebagai kimia tak organik. Organik. Alright, semua boleh nampak kan apa yang cikgu tulis ni? Alright. Jadi Cikgu Azrin akan mengajar kimia tak organik. Alright. Jadi bagaimana bentuk kelas kita? Okey. Jadi bentuk kelas kita kebanyakan cikgu akan buat melalui rakaman video, di mana rakaman video tu cikgu akan providekan rakaman video tersebut dengan nota-nota. Jadi kamu boleh rujuk penerangan mengenai nota dalam video tersebut. And then video. Pertama sekali cikgu akan guna kaedah video. Kenapa cikgu guna kaedah video? Sebab kamu boleh tonton pada bila-bila masa. And then kamu boleh tengok berulang-ulang kali sehingga kamu faham. Dan yang kedua, cikgu akan beri kamu quizzes. Alright, cikgu akan beri kamu quizzes, di mana quizzes tu kamu akan tengok. Kamu akan jawab quizzes selepas kamu tonton video. And then daripada quizzes ni, siapa yang jawab, dia akan dikira sebagai hadir. Alright. Tapi kamu tak boleh jawab saja. Kamu mesti betul 80%. Betul 80%, baru kamu dikira sebagai hadir. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan saja pada subjek kita yang pertama. Topik kita yang pertama iaitu adalah bahan. Apa yang kamu akan belajar dalam bahan ni? Pertama sekali, kamu akan belajar mengenai atom dan molekul. Kamu boleh follow di mana pen cikgu tanda. Dekat situ cikgu akan explain. Jadi kita akan belajar atom dan molekul, kemudian konsep mol dan analisis isi padu. Sekarang ni ini yang paling mudah. Mudah saja, tak ada masalah pun. Dota ni cikgu akan share kemudian kepada kamu semua. Alright, jangan risau. Jadi yang pertama, kamu akan belajar mengenai struktur atom. Jadi apa itu atom? Atom ni adalah yang zarah yang terkecil. Maksudnya, kalau kamu rasa pasir tu kecil, kamu rasa butiran gula tu kecil, itu tak kecil. Yang paling kecil kita panggil dia sebagai atom. Jadi atom ni dia akan bergabung banyak-banyak dan akan membentuk sesuatu bahan. Alright. Dan contohnya, contohnya atom. Atom merupakan zarah terkecil. Zarah terkecil dalam sesuatu unsur. Jadi kemudian daripada atom, kita ada atom. Cancel atom. Jadi atom ni dia akan tambah dengan satu lagi atom, dia akan bergabung. Kenapa ni? Jadi atom akan bergabung dengan atom, dia akan menghasilkan molekul. Kemudian molekul akan bergabung dengan molekul, dia akan menghasilkan apa? Dia barulah akan menghasilkan bahan. Jadi bahan ni macam-macam lah. Kita ada gula,
kita ada pasir, semua jenis yang bahan yang kamu nampak lah, air. Alright, jadi kita nak tengok, kita tengok pada gambar yang di bawah ni. Okay, gambar yang di bawah ni, di sini kita ada air. Alright, tengok gambar ini. Okay, cikgu buatkan star. Okay, sekarang ni kita tengok kepada gambar ini. Alright, sekarang ni kita ada air. Alright, di dalam air ni terbuat daripada dua molekul, iaitu apa dia? Hidrogen. Kita ada hidrogen dan juga kita ada oksigen. Okey. Jadi molekul air diperbuat daripada hidrogen dan juga oksigen. Okey, jadi hidrogen simbol dia adalah H. Okey. Dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen untuk membentuk molekul air. Dan molekul-molekul air ni dia berkumpul untuk membentuk air. Air yang kamu nampak ni. Okey. Jadi kamu boleh nampak tak molekul air? Okey, molekul air kamu tak boleh nampak sebab dia terlalu kecil. Tapi kalau molekul ni bergabung menjadi banyak-banyak molekul air, kamu boleh nampak dia dan kamu boleh minum dia. Itu adalah air. Ini adalah molekul yang dah bergabung banyak-banyak. Okey. Kemudian kalau kita zoom lagi ke dalam molekul, kita akan nampak atom dia satu-satu. Kita ada satu atom hidrogen, kita ada satu atom oksigen. Okey, sekarang ni kita tengok. Okey, cikgu tunjukkan kamu satu video. Okey, video ni dia akan zoomkan kepada atom yang membina rambut kamu. Okey, ingat rambut kamu adalah bahan. Okey, jadi di dalam bahan kita ada molekul. Okey, di dalam molekul kita ada atom. Okey, tapi kita akan zoom sikit demi sedikit lah. Kita akan zoom rambut, kita akan tengok bentuk-bentuk rambut and then sampailah kepada atom. Alright? Okey, boleh tengok Okey, sekarang kita zoom lagi. Okey, kita nampak rambut-rambut. Okey, ni struktur rambut kamu Ini bukan molekul lagi. Okey, ni rambut. Kita zoom ke dalam rambut. Kita dah nampak sel. Ini adalah sel-sel rambut kamu. Sel ni pun diperbuat daripada atom. Okey. Kita zoom lagi dalam sel rambut kamu. Kita nampak ada microfibril. Microfibril ni yang membina kamu punya sel rambut. Okey, kita zoom lagi. Okey, ni adalah keratin. Kita zoom lagi. Okey, sekarang ni kamu nampak tak? Keratin tu adalah molekul rambut kamu. Okey, ini adalah atom-atom yang membina rambut kamu. Okey, ni atom karbon, kita ada atom oksigen. Okey. Right. Sampai. Yang ini kamu dah tak belajar Okey, ni kamu tak belajar dah. Okey, kita stop sampai situ saja. Okey. Okey, kita stop dulu sampai situ. Kita sambung. Okey, kenapa? Sebab kamu akan belajar mengenai struktur atom. Jadi kamu dah tahu dah kan? Atom adalah zarah yang terkecil dalam sesuatu unsur. Jadi kita nak tahu dalam atom tu apa yang ada dalam atom. Contoh atom. Okey, sekarang ni kita ada satu contoh, kita ambil hidrogen. Okey. Kita ambil hidrogen, kita pakai merah. Okey. Dalam hidrogen kita ada apa? Okey, dalam hidrogen kita hidrogen terbina contohlah. Okey, sorry. Kita boleh ambil contoh ni. Okey. Contoh di bawah ni ada suatu atom. Okey. Sekejap Kenapa pula ni? Okey, alright. Sorry. Okey, jadi struktur atom
atom ni sendiri diperbuat daripada 3 jenis subatom. Kita panggil dia subatom. Okey. Jadi subatom pertama kita panggil dia sebagai proton. Subatom kedua kita panggil dia sebagai neutron, dan yang ketiga kita panggil dia sebagai elektron. Ketiga-tiga ni dia membina, okey, dia membina atom. Alright, dia yang membina atom. Jadi kalau orang kata apa yang lagi kecil daripada atom? Yang paling kecil daripada atom kita panggil dia sebagai subatom. Alright, kita panggil dia sebagai subatom. Okay, sekarang ni kita tengok bagaimana kalau kita zoom ke dalam atom. Okay, bagaimana bentuk atom tersebut. Okay, sekarang ni kita zoom. Bila kita zoom dalam atom, kita dapat lihat atom tu terbina daripada 3 subatom. Yang pertama kita panggil dia elektron. Okey, ini adalah elektron. Di mana elektron ni dia berada di bahagian luar. Dia berada di bahagian luar. Kemudian kita ada di tengah ni, okey, di tengah ni kita panggil dia sebagai nukleus. Okey. Jadi nukleus ni dia terbina daripada 2 benda. Yang pertama, kita panggil dia sebagai proton, dan yang kedua kita panggil dia sebagai neutron. Alright? Okey. Sekarang ni kita tengok nukleus sesuatu atom terdiri daripada proton dan neutron, manakala elektron pula, elektron terletak di bahagian luar. Okey, itu senang saja Okey, sekarang ni kita tengok, sambung balik video tadi di mana kita dah nampak atom, betul tak? Tadi kita belakang balik. Okey, kita dah nampak atom. Okey, ni ada atom. Kita zoom dalam atom karbon. Kita akan nampak yang di bahagian luar tu adalah elektron. Elektron tu tengah bergerak. Okey, di bahagian tengah-tengah tu pula ada apa? Okey, di bahagian tengah tu kita ada proton dan juga kita ada neutron. Proton dan juga neutron. Okey, di mana proton tu berwarna merah dan neutron tu berwarna putih. Dia berada di bahagian tengah. Okey. Dan di bahagian luar kita ada elektron. Okey, jadi mereka akan sentiasa bergeraklah di dalam kawasan je. Proton dan neutron akan berada di bahagian tengah, dan di bahagian luar adalah elektron. Okey, jadi kita nak tengok apa perbezaan antara proton, neutron dan elektron. Okey. Untuk proton, okey, dia berada di dalam nukleus. Alright, proton dan neutron dia berada di dalam nukleus. Manakala elektron pula dia bergerak mengelilingi nukleus. Okey, elektron bergerak mengelilingi nukleus. Okey, kalau cikgu dapat lukis dekat sini. Okey. Okey, sekarang ni cikgu lukis. Cikgu ambil masa sikit. Okey, kita lukis. Okey, di bahagian tengah ni kita ada contoh. Kita ada satu proton. Okey, kita tukar pen mana hitam. Okey, dekat sini kita ada satu neutron. Okey. Jadi kita lukis dua lah neutron ni. Kita lukis dua neutron bagi nampak sikit. Okey. Okey. Jadi ini merupakan okey, kita tukar color. Kita ambil color hitam. Okey. Ini merupakan nukleus. Sekejap cikgu pekatkan lagi lah. Okey, ini merupakan nukleus. Di dalam nukleus kita ada proton dan juga elektron. Dan di bahagian luar ni, okey, di bahagian luar ni kita ada elektron. Okey, di bahagian luar ni kita ada elektron. Okey. Okey, yang ini kita panggil dia sebagai elektron. Okey. Okey, ni elektron. Okey. Dekat tengah ni kita ada proton. Yang ini kita ada neutron. Okey, alright. Okey, sekarang ni
Jadi kamu dah tahu kedudukan proton dan neutron berada di tengah-tengah, dan manakala elektron dia bergerak mengelilingi. Elektron ni dia bergerak mengelilingi nukleus. Nukleus tu di bahagian tengah. Dalam nukleus ada proton dan neutron. Okey, sekarang kita tengok charge relatif. Proton bercas positif. Okey, manakala neutron dia neutral, dia tiada apa-apa charge. Manakala elektron bercas negatif. Okey, kenapa ni? Sekejap. Okey, sekarang ni jisim relatif. Okey, kita boleh timbang ke tak berapa berat proton? Okey, jadi kita tak boleh timbang. Kita boleh letak dia jisim relatif. Kita tak tahu dia berapa gram ke, apa-apa gram ke. Jadi kita hanya boleh letak jisim relatif. Bagi proton, jisim relatif dia kita bagi sebagai 1. Bagi neutron, jisim relatif dia 1. Okey, 1 ni maksudnya dia adalah yang 1. Dia tiada yang lebih ringan daripada proton dan neutron. Jadi proton dan neutron ni kita istilahkan dia sebagai 1. Kemudian kita ada elektron. Elektron ni adalah 1/1840. Maksudnya elektron ni adalah 1840 kali lebih kurang jisim dari apa? Dari proton dan neutron. Proton dan neutron. Okey, besar sangat ni. Okey, proton dan neutron. Maksudnya dia lagi kecil, elektron ni lagi kecil daripada proton dan juga neutron. Alright. Jadi dekat bawah ni kita ada jisim sebenar. Okey, jisim sebenar kita ada untuk proton 1.672 darab 10 negatif 24. Untuk neutron 1.675 darab 10 kuasa negatif 24. Dan untuk elektron 9.17 darab 10 kuasa negatif 8. Jadi apa sebenarnya kuasa 10 kuasa negatif 8? Okey. Jadi kalau kita kira, kita tak timbang, kita kira secara matematiknya berapa anggaran berat proton ni. Okey. Okey. Kalau sebutir beras, sebutir beras berat dia adalah sebanyak 0.21 gram. 0.21 gram. Sangat-sangat ringan berat sebutir beras tersebut. Dan berat bagi satu proton adalah 0.00 sekejap. Okey, 0.0000001672 gram. Maknanya proton sangat-sangatlah ringan. Jadi berapa banyak kosong yang ada sebelah ni? Kosong yang ada ni adalah sebanyak 24 kosong ataupun 24 sifar. Jadi proton dan neutron secara jisim relatifnya berat mereka adalah sama. Jadi berat proton dan neutron adalah sama, manakala bagi elektron dia lebih ringan berbanding proton dan neutron. Sebab untuk elektron dia ada negatif 28 ni. Okey, negatif 28 ni bermaksud kita ada sebanyak 28 kosong ataupun sifar, barulah kita dapat kepada dia punya nombor dia. Jadi elektron ni lagi ringan dan lagi kecil berbanding proton dan neutron. Okey, kemudian kita tengok bilangan zarah subatom adalah berbeza dalam atom yang berlainan. Okey, maksudnya kita ada contoh, kita ada hidrogen, kita ada helium, kita ada karbon dan kita ada aluminium. Jadi bilangan proton berbeza bagi hidrogen, helium, karbon dan aluminium. Kenapa? Okey, kenapa? Memang cikgu Sudes, memang Tuhan dah buat macam tu. Maksudnya hidrogen dia punya proton dia 1. Jadi saiz hidrogen ni lebih kecil. Okey, hidrogen lebih kecil. Hidrogen kecil. Kemudian kita ada helium. Helium mungkin lagi besar. Okey, karbon lagi besar. Dan aluminium lagi besar. Dia lagi berat lah. Alright. Sebab dia punya bilangan proton dia lebih
banyak. Jadi bilangan proton dan elektron, ingat proton ni bercas positif. Okey. Proton ni bercas positif, manakala elektron bercas negatif. Okey, disebabkan dia mengandungi cas yang berbeza, bilangan proton sentiasa sama dengan bilangan elektron. Jika hidrogen ada satu proton, maknanya elektron dia pun satu. Tengok helium. Dua proton, dua elektron. Tengok karbon, dua proton, 6 proton, 6 elektron. Tengok aluminium, 13 proton, 13 elektron. Okey, bagi bilangan neutron pula, alright. Untuk bilangan neutron, bilangan neutron adalah bersamaan dengan bilangan proton. Ingat bilangan proton. Okey, jadi kecuali bagi hidrogen. Hidrogen dia mengandungi bilangan neutron yang sifar. Okey, kecuali bagi hidrogen. Okey, untuk helium dia ada 2. Okey, untuk karbon dia ada 6. Untuk aluminium, ini salah Ini bukan 13, ini bukan 14, ini adalah 13. Okey. Jadi, seterusnya kita pergi kepada subtopik seterusnya. Nombor proton adalah bilangan proton dalam okey, cuba baca kat sini Nombor proton ialah bilangan proton dalam nukleus bagi setiap atom. Okey, nombor proton bersamaan dengan bilangan proton. Itu just istilah sajalah. Okey, jadi bagaimana kita nak membezakan, kita nak membezakan atom, setiap unsur ni. Okey, setiap unsur kita bezakan dengan jumlah bilangan proton. Okey, sekarang ni kita tengok nombor nukleon pula. Istilah baru Okey, istilah baru, nombor nukleon. Nombor nukleon adalah jumlah bilangan proton dan neutron. Maksudnya untuk dapatkan nombor nukleon, kamu kena tambah proton dengan neutron. Okey. Jadi contoh soalan soalan ni dia pusing-pusing saja. Contoh, dia dah bagi nombor nukleon, dia suruh kamu kira bilangan neutron. Jadi untuk dapatkan bilangan neutron, nombor nukleon tolak dengan nombor proton. Ini adalah dia punya rumus. Kamu kena ingat rumus ni. Okey, rumus ni adalah nombor nukleon bersamaan dengan proton tambah dengan neutron. Okey, yang ni kena ingat. Rumus ni cikgu starkan. Okey. Menentukan nombor proton dan nombor nukleon. Okey, jadi ini adalah format penulisan bagi setiap unsur. Okey, bagi setiap atom ada format penulisan dia. Okey, ini cikgu starkan ni, ini kita panggil dia format penulisan. Okey, jadi nombor nukleon, ingat nombor nukleon apa? Nukleon. Okey, yang nombor nukleon ni, ini adalah bersamaan dengan proton tambah dengan neutron. Proton tambah dengan neutron. Okey. Jadi di tengah ni, yang tengah ni, X ni merupakan simbol bagi unsur. Contoh, kita ada hidrogen, H untuk hidrogen. Okey, kemudian kita ada C untuk karbon. Okey, kita ada N untuk nitrogen. Jadi apa-apa simbol unsur lah kita akan letak di sini. Contoh, kita ambil karbon. Okey, untuk karbon, contoh cikgu tulis dekat sini. Kita tulis simbol unsur C, karbon. Okey, kemudian kita ada A. Di bahagian atas karbon ni, A ni merujuk pada nombor nukleon. Jadi nukleon, proton tambah neutron. Kita tengok berapa jumlah bilangan proton tambah neutron bagi karbon. Dekat atas ni ada tadi Okey. Jadi proton bagi karbon adalah 6 dan neutron dia adalah 6.
Jadi 6 tambah 6 kita dapat 12. Jadi 12 nak tulis dekat mana? 12 ni akan tulis di area A. Kat sini kita tulis 12. Okey, untuk proton bagi karbon berapa tadi? Proton bagi karbon adalah sebanyak 6. Okey. Inilah format penulisan dia. Kamu kena tahu format penulisan ni. Alright, sebab soalan akan keluar dan tanya bagaimana kamu nak apply format penulisan ni. Okey, jadi ini format penulisan bagi sesuatu atom ataupun unsur. Okey. Contoh dekat bawah ni, okey, yang ni senang sajalah Okey, contoh lagi, yang ni kita ada Ne. Ne dia punya Ne adalah neon Ne adalah neon. Okey, dekat bawah ni nanti cikgu akan bagi kamu satu latihan di mana kamu perlu melengkapkan jumlah bilangan proton, bilangan neutron, bilangan elektron, proton dan juga nukleon. Ataupun kita akan bincang terus dan kamu akan buat sendiri pula. Okey, kamu akan buat latihan tu berdasarkan perbincangan yang cikgu dah buat ni. Okey, jadi yang ini adalah nombor Okey, ni adalah nombor nukleon. Manakala di bawah ni adalah proton. Yang ini adalah simbol. Okey, jadi soalan yang keluar macam ni. Berapakah bilangan proton? Bilangan proton adalah sebanyak 10. Berapakah bilangan elektron? Bilangan elektron sama dengan bilangan proton, 10. Berapakah bilangan neutron? Jadi, untuk dapatkan bilangan neutron, atas tolak bawah 20 tolak 10, kamu akan dapat 10 juga. Senang saja kan? Dia pusing-pusing, sama juga. Okey, kecuali hidrogen Hidrogen, ini hidrogen. Ingat, hidrogen dia tiada neutron. Okey, kita terus saja dekat sini. Helium. Helium, kita ada 2 proton, kita ada 2 neutron. Elektron ada 2, proton ada 2. Jadi nukleon. Nukleon adalah tambah di antara proton dan juga neutron. Okey, jadi bila proton tambah dengan neutron, kita akan dapat dekat sini sebanyak 4. Okey, contoh yang kedua pula, dekat sini kita ada bilangan proton 3, bilangan neutron 4. Jadi nombor nukleon dia 3 tambah 4, kamu akan dapat 7. Okey. Berapa nombor proton dia? Proton dia sama sajalah Tengok bilangan proton 3, jadi dekat sini kamu akan tulis 3. Elektron sama dengan proton, dekat sini pun kamu akan tulis 3. Okey, jadi macam ni sajalah. Alright, mudah saja. Okey, jadi kita tengok, cikgu bagi contoh yang bawah ni Natrium, kita ada bilangan nukleon dia 23. Jadi 23 kena tolak dengan 11. 11 ni adalah proton. Jadi 23 tolak 11, kamu akan dapat dia punya bilangan neutron, iaitu sebanyak 12. Okey, kemudian kita ada bilangan elektron pula. Okey, bilangan elektron. Bilangan elektron bersamaan dengan bilangan proton. Tengok ni bilangan proton. Jadi kita ada proton sebanyak 11, jadi elektron kita pun 11 juga. Okey, jadi bilangan proton samalah nombor proton dia kan. Jadi ini 11. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham. Nanti cikgu akan providekan kamu dengan latihan. Latihan tu fill in the blank fill in the blank. Jadi kamu akan cuba jawab dan nanti cikgu akan upload lah video perbincangan bagi latihan tersebut. Okey, boleh? Alright, boleh Jadi kamu akan belajar sampai kalsium. Kamu kena hafal ke tak ni? Tak perlu hafal sebab dia akan bagi bilangan proton ataupun nombor nukleon. Dia akan bagi kedua-dua ni maklumat ni. Kedua-dua maklumat ni akan diberi manakala kamu perlu isi sahaja maklumat yang kosong di tengah ni. Alright. Nanti kita akan cuba buat. Kamu akan cuba buat sendiri. Kemudian kita akan bincang sama-sama. Okey, seterusnya melukis struktur. Okey, cikgu tengok sekejap Dah berapa lama cikgu rakam ni? Cikgu tak nak rakam terlalu lama sangat. Melukis struktur atom. Jadi bagaimana untuk kita lukis struktur atom? Okey, jadi kita ada step by step dia lah. Kita ada 5 step. Yang pertama, lukis bulatan melambangkan nukleus. Label nukleus dengan simbol unsur. Okey, ni contoh karbon. Kamu lukis satu bulatan.
Alright, kamu lukis satu bulatan. Okey, ini adalah satu bulatan. Lukis satu bulatan. Kemudian kamu lukis simbol unsur di bahagian tengah. Okey, kemudian kamu lukis pula satu lagi bulatan di bahagian luar daripada nukleus tu. Ini adalah dia punya elektron. Okey, jadi petala elektron. Jadi elektron untuk karbon ada 6. Okey, karbon ada 6 elektron. Jadi macam mana kita nak letak 6 elektron ni? Okey. Jadi untuk yang ni kita panggil dia petala Okey, petala elektron. Elektron ni dia ada petala-petala dia. Okey. Jadi untuk petala pertama hanya 2 elektron sahaja yang boleh isi. Kenapa? Sebab petala pertama ni ruang dia kecil. Jadi 2 elektron sahaja boleh masuk. Alright. Kemudian untuk petala kedua di bahagian luar Okey, ni. Okey. Okey, untuk petala kedua. Okey. Untuk petala kedua dia boleh memuatkan sebanyak 8 elektron. Okey, jadi dia boleh muatkan 8 elektron. Tadi 2 dah masuk, betul tak? Daripada 6, 2 masuk di petala pertama. Kemudian tinggal lagi 4. Kita tak? Daripada 6, 2, kemudian ada lagi 4. 4 dia akan masuk ke petala yang kedua. Jadi bila lukisan dia akan jadi macam ni lah. Okey, 4 elektron akan berada di bahagian petala kedua. Dan petala pertama hanya masuk 2 elektron sahaja. Okey, jadi ini kita panggil dia sebagai susunan elektron. Maksudnya susunan elektron ni, ini petala pertama. Petala pertama ada 2 elektron. Dan ini petala kedua ada 4 elektron. Okey, ni petala 1. Manakala yang 4 ni petala 2. Okey. Okey, sekarang ni kita ada natrium. Okey, natrium. Okey. Natrium, simbol bagi natrium adalah Na. Dia ada 11 elektron. Okey, jadi kamu kena lukis. Macam mana kita nak lukis ni Okey. Okey, sebelum kamu nak lukis, kamu ingat ini 2 8 8 2. Ingat ini adalah rumus. Rumus petala elektron. Okey, kamu hanya belajar sampai 4 sahaja. Okey, yang ini merujuk kepada petala 1. Alright, yang ini merujuk kepada petala 2. Yang ini merujuk kepada petala 3. Dan yang terakhir sekali merujuk kepada petala 4. Okey, kamu hanya belajar sampai 4 petala. Maksudnya kalau kita lukis tengok lukisan cikgu di sebelah ni. Kalau kita lukis, kita ada 1 petala. Okey. Kalau kita lukis lagi, kita ada 2 petala. Alright. Kita ada 3 petala. Sorry lukisan cikgu teruk betul lah. Ya Allah. Padam. Malu cikgu. Lukisan buruk. Okey. Kita tulis. Okey. Ini adalah dia punya nukleus. Kemudian kita ada 1 petala. Right, kemudian kita ada petala kedua. Okey, kemudian kita ada petala ketiga. Okey, kemudian kita ada petala keempat. Okey. Okey, petala pertama, petala kedua, petala ketiga dan petala keempat. Untuk petala pertama hanya muat 2 elektron. Okey, untuk petala pertama, okey ni petala pertama dia hanya muat 2 elektron. Petala kedua hanya muat 8 elektron. Petala ketiga muat 8 elektron juga. Dan petala keempat hanya perlu letak 2 elektron sahaja. Okey, hanya petala keempat ni boleh masuk 8 elektron. Tapi kamu hanya belajar sampai 2 sahajalah. Okey. Jadi petala pertama ni hanya boleh masuk 2 elektron sahaja. 1, 2. Kenapa 2? Sebab dia punya ruang dia kecil. Jadi untuk petala kedua dan ketiga ni kita boleh lukis sampai 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Okey, petala ketiga berapa elektron boleh masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan petala keempat berapa? 1, 2. Dia boleh masuk banyak, tapi kamu hanya belajar sampai 2 petala keempat, 2 elektron. Itu saja. Okay, jadi kita nak kena lukis untuk natrium ni. Okay, macam mana nak lukis? Okay, nak lukis. Pertama sekali tips dia, apa yang dia kata? Lukis satu bulatan melambangkan nukleus. Okay, lukis satu bulatan melambangkan nukleus. Okay, besar sikit lah cikgu lukis. Okay, satu bulatan. Sorry susah nak tulis atas skrin. Okay. Kemudian, kamu lepas lukis, labelkan nukleus dengan unsur. Jadi, unsur dia adalah Na. Okay, ni kamu dah siap set up kamu punya nukleus. Alright. Kemudian dia ada 11 elektron. Jadi kamu lukislah. Kamu lukis sahaja dia petala yang pertama. Okey, lukis saja petala pertama Lukis saja. Lukis saja bulatan. Alright, bila dah lukis bulatan, kamu masukkan elektron. Okey, kita ada 11. Okey, daripada 11 kita masukkan 2 dulu. Okey, masukkan 2. Maksudnya 11 tolak dengan 2. Alright, 11 tolak dengan 2. 2 akan masuk di bahagian mana? 2 akan masuk di bahagian sini. 1, 2. Di petala yang pertama. Kemudian, kita ada baki berapa? Tengok, ada berapa baki? 11 tolak 2, kita ada 9 baki 9 pula. Okey, jadi 2 masuk petala pertama. Okey. Kemudian 9 ni kita kena tolak dengan 8. Kenapa? Tolak dengan 8, baki tinggal 1. Sebab 8 ni akan masuk di dalam petala yang kedua. Jadi kamu lukis saja petala kedua pula. Lukis petala kedua. Lukis cantik-cantik ni sebab skrin dia licin, cikgu tak boleh nak lukis cantik-cantik. Okey. Okey, jadi lukis 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ni untuk petala kedua. Kemudian ada baki lagi 1 elektron. 1 elektron lagi kita nak letak di mana? Kita letak di petala yang ketiga. Okey, lukis lagi 1 petala. Okey. Pastikan kamu dapat bulatan yang cantik Cikgu tak boleh nak lukis bulatan yang cantik sebab cikgu tulis atas skrin ni licin. Jadi pen cikgu selalu slide. Okey, jadi satu lagi elektron ni kita akan letak di bahagian luar. Jadi total kita ada berapa petala? 1 petala, 2 petala, 3 petala. Jadi susunan elektron dia macam mana? Okey, susunan elektron macam mana? Susunan elektron dia akan jadi petala pertama 2 elektron, petala kedua 8 elektron, dan petala ketiga ada berapa? Petala ketiga ada 1 elektron. Jadi susunan elektron dia adalah 2, 8, 1. Okey, ni 2, 8, 1. Okey, yang ni nanti kamu akan kena buat lah bagaimana untuk buat dia punya susunan elektron dia. Ini tak perlu buat. Ini rujukan kamu saja. Ini tak perlu buat. Ini contoh Kalau kalsium dia ada sebanyak 20 elektron. Kemudian bilangan petala dia ada berapa? 1 petala, 2, 3, 4. Jadi dia ada 4 petala. Susunan elektron dia macam mana nak tulis? 2, 8, 8, 2. Okey, cikgu ambil contoh karbon lah pula Okey, ini karbon. Okey, karbon dia ada berapa elektron? 6. Jadi bilangan petala dia berapa? Petala pertama masuk 2, kemudian ada baki lagi 4. 4 masuk di petala yang kedua. Susunan elektron dia adalah 2, 4. Okey, boleh faham tak setakat ni? Okey. 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 Okey, sekarang ni kita tengok ni pula Atom helium mempunyai 2 elektron petala pertama. Susunan elektron duplet. Okey, ini kamu kena tahu susunan elektron duplet dan susunan elektron oktet. Okey, 2 elektron petala pertama dan juga 8 elektron petala kedua.
sikit. Okey, yang ini kita panggil dia, nama dia adalah duplet. Okey, dia sangat-sangat stabil. Dan yang ini kita panggil dia octet. Maksudnya di belakang ni dia ada dua, kita panggil dia duplet. Dan ini kita panggil dia 28. Maksudnya petala kedua dia ada 8 elektron. Kita panggil dia sebagai octet. Okey, jadi tengok yang ini. Yang ini pun kita panggil dia sebagai octet. Petala ketiga ada 8 elektron. Okey, petala ketiga ada 8 elektron. Jadi dia merupakan susunan elektron yang stabil. Ada 3 dah Ada 3 susunan elektron yang stabil. Kalau soalan tanya apakah susunan elektron yang stabil? Jadi susunan elektron yang pertama adalah helium. Okey, ingat ini adalah helium. Helium susunan dia adalah duplet. Manakala untuk neon simbol dia Ne. Ne susunan dia adalah octet 28. Okey, dan bagi pada argon simbol dia Ar. Argon susunan dia adalah 288. Yang ini 28 dan yang ini susunan elektron dia adalah 2 sahaja. Okey. Ini kita panggil dia, ketiga-tiga ni kita panggil dia susunan elektron stabil. Okey, nampak ni? Sangat stabil. Susunan elektron yang sangat stabil. Okey. Susunan elektron sangat stabil. Okey, ingat tu. Alright, jadi sekarang ni kita dah pergi sampai kepada isotop. Okey, untuk isotop, isotop ni apa dia? Isotop ni adalah bilangan proton yang sama tetapi neutron yang berbeza. Okey, contohnya kenapa dia jadi berbeza? Sebab kita buat modifikasi sikit kat dia. Sebab ada kegunaan dia. Okey, pada asalnya hidrogen dia tiada neutron. Kemudian kita tambah dia dengan neutron. Alright. Ini kita panggil dia hidrogen 2. Kenapa hidrogen 2? Sebab kita dah dia adalah hidrogen yang bentuk yang kedua. Kemudian kita ada hidrogen 3. Hidrogen 3 ni dia tambah dengan 2 neutron. Okey, kita tengok. Ini neutral. Pada asalnya hidrogen dia ada 1 proton dan dia tak ada neutron. Jadi kemudian kita tambah dengan 1 neutron. Nampak tak? Nampak tak? Daripada kosong tukar jadi 1 neutron. Dan daripada 1 neutron tukar jadi 2 neutron. Okey, kita buat modifikasi ni terutamanya dia digunakan dalam bidang radiasi lah. Dalam bidang radiasi. Ada kegunaan dia. Dan dia berbahaya. Isotop ni untuk hidrogen 2 dan hidrogen 3 ni dia berbahaya. Pada kedudukan asal dia adalah neutral. Dan bila dia dah jadi isotop, dia akan menghasilkan radiasi. Okey, contoh pula pada oksigen. Oksigen pada asalnya, dia ada bilangan proton 8 dan dia ada bilangan neutron 8. Kemudian kita tambah lagi 1 neutron, dia jadi 9 neutron. Tambah lagi 9 neutron, tambah lagi 1 neutron, dia jadi 10 neutron. So, kita ada oksigen 16. Okey, oksigen 16 rujuk pada sini. Kemudian, oksigen 17, oksigen 18. Mana datang 16, 17, 18 ni? 16, 17, 18 ni apabila ni neutron tambah dengan proton. Neutron tambah dengan proton, kita akan dapat 16. Okey, sama juga ini. 9 tambah dengan 8, kita akan dapat 17. Okey, 8 darab dengan 10, kita boleh dapat 18. Alright. Okey, sama juga dengan karbon. Karbon 12, karbon 13 dan karbon 14. Okey, untuk karbon 12, 13, 14, pada asalnya karbon ada 6 proton dan juga 6 neutron. Okey. Kemudian kita tambah lagi 1 neutron jadi 7 neutron, tambah lagi jadi 8 neutron. Alright. Ini kita modifikasi dia. Dan kita panggil dia karbon 12, karbon 13 dan juga karbon 14. Okey, ini kita panggil dia isotop. Isotop ni adalah unsur yang sama, cuma okey. Ingat isotop. Isotop ni unsur sama yang telah
ditambah neutron. Okey, unsur sama yang telah ditambah neutron. Okey. Kemudian yang terakhir adalah GSM atom relative. Okey, GSM atom relative ni cikgu tak nak go pergi sangat. Yang kamu kena, sebab dia dah diberi dalam soalan. Okey, GSM atom relative ni dah diberi dalam soalan. Tengok ni. Ini semua GSM atom relative kepada hidrogen sampailah klorin. Okey, ni semua dah diberi dalam soalan. Jadi cikgu tak nak kamu pening-pening untuk tahu macam mana untuk dapatkan GSM atom relative ni. Okey. Jadi untuk soalannya, contoh. Ini contoh soalan dia. GSM molecule relative. Ini kamu kena tahu macam mana untuk kita dapatkan GSM molecule relative. Contoh Contoh, hitung GSM molecule relative bagi unsur oksigen O2. GSM atom relative oksigen adalah sebanyak 16. Okey, jadi macam mana kamu nak kira? Kamu tengok O2. O2 ni bermaksud kita ada 2 oksigen. Okey, bila ada 2 oksigen darab dengan 16. Kenapa 16? 16 ini dia punya GSM atom relative. Manakala 2 ni pula merujuk kepada 2 di bawah ni. Jadi GSM molecule relative dia adalah 16 darab 2, kita dapat 32. Okey, seterusnya kita tengok hitungkan GSM molecule relative bagi bahan tersebut. Okey, dia dah bagi yang ini GSM atom relative ni memang dah diberi dalam soalan. Sebab tu cikgu tak nak fokus sangat dekat situ. Yang penting hitung JMR ni, GSM molecule relative. GSM atom relative dah diberi. Yang ini kita panggil dia JAR. Yang JAR ni diberi. Okey, yang JMR ni perlu dikira. Alright, untuk nitrogen N2. Ingat N2 maksudnya 2 ni 2 kita dah keluarkan darab dengan berapa? Nitrogen berapa? 14. 2 darab 14, jadi jawapan dia 28. Yang ini NH3. Okey, N berapa? N dia tak ada apa-apa kan? Jadi N kita ambil terus 14. Okey, N kita ambil terus 14. Kemudian H ada 3. Maksudnya tambah dengan buat kurungan 3 darab dengan hidrogen berapa? 1. Okey, jadi 14 tambah dengan 3 lah. 14 tambah 3 kita dapat 17. Okey, contoh yang ini susah ini susah sikit. Kita keluarkan dulu. 6. Okey, 6 buat kurungan. 6 karbon berapa? Karbon kita ada 12. 6 darab 12 tambah dengan, okey, kita kira untuk hidrogen pula, kurungan kita ada 12. Tengok dekat hidrogen ada 12. Hidrogen berapa dia punya JR dia? JR bagi hidrogen 1. 6 darab 1. Tutup kurungan, tambah lagi dengan oksigen ada 16. Sini ada 6, jadi 6 darab dengan 16. Okey, berapa tu kira tu? Alamak, cikgu pun tak bawa kalkulator lah kat sini. Okey, jadi kamu tolong kirakanlah 6 darab 12. Sekejap ya. Sekejap. Okey, 6 darab 12. Kamu dapat 72 tambah dengan 12. 6 darab 16 berapa? 16 darab 6. Kamu dapat 96. Jadi tambah semua sekali, 96 tambah 12 tambah 72. Jadi kamu akan dapat sebanyak 180. Okey. Itu untuk subtopik yang pertama. Banyak kan? Okey, nanti lepas ni kita akan pergi kepada untuk subtopik yang kedua. Okey, untuk subjek ni memang banyak Kalau kamu tengok, kita baru belajar sebanyak 9 page, tapi kita dah ambil masa sejam. Alright, itu saja daripada cikgu untuk minggu ni. Okey, terima kasih.